Kes-kesnya ialah aktiviti peningkatan kadar pengeluaran, enhancement of recovery. Minyak tu kita nak meningkatkan lagi. Aktiviti pengeluaran di kawasan yang mempunyai kandungan gas karbon dioksida. Ini kena special. Dia banyak karbon dioksida di situ. Di kawasan tekanan dan suhu yang tinggi. Kalau tak kena alat-alat dia masuk, dia alat-alat tu cair. Aktiviti pengeluaran di kawasan laut dalam. Bukan C2 ni, lagi dalam. Semua ada. Ketua pengarah tertakluk kepada dasar yang telah dijelaskan. Dalam pembentangan saya pun saya dah jelas. Ini yang diumumkan oleh kerajaan dan akan digezetkan. Ketua pengarah tak boleh nak buat pandai-pandai. Tak boleh pandai-pandai. Jadi ada semua. Yang Indra Mahkota, ini marginal field. Marginal field ini kalau tidak dikerjakan, maka tidak ada hasil. Kalau tidak dikerjakan, tidak ada hasil. Marginal field ini, tadi ada yang Muhammad SAW tanya, saiz dia macam mana. Yang kurang daripada 30 juta barrel. Pengeluarannya dijangka hanya 5 hingga 6 juta, 5 to 6,000 barrels per day. Dan dijangka 5-6 tahun habislah. Kecil, yang besar-besar tak minat pun. Tak ada yang minat-minat pun. Shell ke, Esso ke, dia tak minat. Hatta tadi kata, mengapa Petronas tak boleh buat? Petronas boleh buat. Dan Petronas boleh bagi kontraktor yang buat bagi pihak Petronas. Taxnya, benefitnya, Petronas yang dapat. Jadi jangan kita anggap bahawa ini ialah penghakisan kepada hasil yang sudah terkumpul. Ini untuk mewujudkan hasil baru yang mungkin tidak akan dapat dikeluarkan sekiranya tidak ada insentif yang diberikan. Insentif daripada 38% kepada 25% ini ialah untuk menggalakkan pengeluaran yang mungkin tidak dikeluarkan kalau tidak ada insentif. Itu satu. Keduanya yang saya nak cakap, yang kita bersikap tidak adil bila kita sebut Kencana dan juga Sapura. Dahlah mereka tu tak dapat. Yang dapatnya saya ada di sini yang dapatnya. Saya nak bagi senarai tadi. Projek Guntung EOR, Enhanced Oil Recovery, Exxon Mobil. Dia dah buat kerja sebanyak 10 juta ringgit dah. Samaran Development, Enhanced Oil Recovery, maknanya perbanyakkan lagi. Petronas cari gali. Dia dah belanja 50 juta, dia akan juga dapat insentif ni. Sikap North Petai, Deep Water, Shell, 60 juta ringgit dah dapat, dah kerjakan, dia akan dapat ni. Berantai Marginal Field, Petronas, dia bagi kepada kontraktor yang Kencana, Petrofac, ini kontraktor. Jadi kalau kita lihat hakikatnya, faktanya, maka yang dapatnya jauh berbeza daripada yang tak dapat, yang kita sudah hentam tadi, habis-habisan dah kita hentam dua syarikat. Kalau yang berhormat berani, cuba hentam kat luar nak tengok kalau syarikat tu bawa ke mahkamah ke tidak. Cuba hentam kat luar. Jangan berani dalam, hentam kat luar. Saya pergi, saya sokong sama tepuk, hentam saya kata. Sebab kita tidak bersikap adil. Keadilan bagi kita orang Islam dan rakyat Malaysia yang cintakan kebaikan adalah, keadilan adalah cukup penting. Kita kena bersikap adil. Saya nak bagi tahu yang berhormat Balik Pulau, berkali dia gembira sikitlah bila dia tengok apa impact analysis figurnya. Saya nak bagi tahu, ini berhubung kait dengan Indra Mahkota. Indra Mahkota, kalau benda ni tak dikerjakan, mungkin kita tidak dapat hasil. Tetapi oleh kerana dengan ada insentif ini, kita sudah kira apa tax loss dia dan potential revenue inflow daripada kerja-kerja yang akan dilaksanakan. Bagi sama dia, bagi dia tahu. Okey, dalam tahun 2012, tahun depan, selepas dasar ini dilaksanakan,
kita akan dijangkakan total revenue loss sebab dia kerjakan hasil apa tu tak dapat kepada kita 192 juta ringgit. Tapi total revenue inflow daripada minyak yang dikeluarkan, daripada cukainya, daripada dividennya yang kita dapat daripada Petronasnya ialah 227 juta ringgit. Bermakna kita net inflow 35 juta ringgit. Net inflow. Dan dia akan meningkat 2015. Net inflow 554 juta ringgit. 218 net inflow-nya 1.6 bilion ringgit. 2020 net inflow-nya ialah 2.9 bilion ringgit. I rest my case dengan izin. Terima kasih. Tuan Menteri, sikit Menteri. Ada lagi? Sikit. Terima kasih Datuk Ketua. Yang Berhormat Timbalan Menteri menegaskan bahawa matlamat insentif ini adalah untuk meningkatkan pengeluaran, dan dengan wujudnya peningkatan pengeluaran kita mengharapkan ada satu peningkatan hasil yang disebut oleh Timbalan Menteri sebentar tadi. Tetapi dia hanya memberi contoh untuk satu medan marginal. Saya tanya tadi, berapa medan marginal ada di Malaysia ni yang belum dijawab? Betul, definisi satu medan marginal ini dikatakan mempunyai lebih kurang boleh produce 30 juta barrel. Ya, itu baru satu. Maklumat yang saya terima, sekurang-kurangnya ada 106 medan marginal dalam negara yang memiliki 580 million barrel. Itu persoalannya. Jangan main dengan figure untuk mengkaburkan mata kami. Mata BN boleh, tetapi kami ada fakta. Ada 106 medan marginal yang ditaksirkan ada 580 million barrel. Mengapa tidak diserahkan kepada Petronas? Mengapa nak beri insentif kepada syarikat-syarikat yang telah kita nyatakan tadi? Keuntungannya lebih besar kalau saya cadangkan beri kepada kepakaran Petronas. Saya percaya mereka boleh laksanakan dengan lebih telus, lebih bertanggungjawab, pengalaman pegawai, pengurusan yang baik. Mengapa nak diberikan kepada syarikat-syarikat ini? Insentif itu akhirnya tidak memanfaatkan negara secara keseluruhannya. Kalau yang Berhormat sebut 2 bilion untuk satu medan marginal, berapa banyak kita boleh dapat kalau ada 106 medan marginal dalam negara? Terima kasih. Sambung sikit Tuan Menteri. Tunggu sekali jawab sekali. Tunggu sekejap. Tuan Menteri jawab. Tunggu. Tak boleh. Satu-satu. Sebabnya nanti nak ni satu-satu. Yang medan ini satu saja berantai. Betul lah, satu. Dan mungkin banyak lagi yang potensi. Yang kita bagi angka ni bukan daripada satu medan. Angka ini ialah kajian daripada pengendalian kerja-kerja, enhancement of oil recovery dengan izin macam-macam. Ya, bukan dia tidak ini. Sekejap. Tapi yang Gombak nak tahu, memang semua ni kita bagi Petronas. Petronas yang melantik kontraktor ini. Petronas nak buatlah, tidak ada masalah. Petronas tidak mempunyai kepakaran di setengah-setengah, umpamanya yang panas tadi, yang suhunya tinggi, ya. Dia cari kontraktor yang kecil-kecil. Benda ni satu-satunya kecil-kecil. Saya dah cakap, kalau Petronas nak, ini punya berantai ni Petronas yang bagi. Kalau Petronas kata dia yang nak buat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi Petronas ni dia selalunya bersama dengan syarikat-syarikat lain. Hatta Petronas dengan Shell, dia ada PSC-nya. Mengapa tidak Petronas buat semua? Memang kita bagi Petronas buat semua. Tapi ini kaedah-kaedah perlaksanaannya. Jadi jangan duk anggap bahawa kita nak bagi syarikat ini semua Petronas. Petronas nak bagi Petrofet, Petronas bagilah.
Sebab dia yang mengendalikan urusan minyak negara. Bukannya orang lain yang bagi. Kementerian Keuangan tak ada kena-mengena dengan pengurusan ini. Okey, balik pulang. Jawab Menteri. Ini penjelasan Menteri kat sini. Ini laporan daripada Mak Menteri. Saya baca di sini untuk rujukan Mak Menteri. 2010 reports on promoting revenue transparency in oil and gas companies, published by Revenue Watch Institute based in London. Bukan calang-calang yang dalam tu, pelbagai kepakaran di situ. Jawab Menteri. Ini kalau saya nak anggap apa dia cakap, ini saya cerita benda yang dinilai semua negara. Lah. Kita di sini kata Petronas was ranked in the bottom 25% of the 20 international and 24 national oil company survey. Mesti ada sebab-sebab kenapa dari segi ketelusannya tidak diyakini. Jadi apa dikatakan, dan secara umum kita tahu apa industri minyak di Malaysia ini ialah di bawah monopoli Petronas atau international company pun mesti bersama. Itu satu dasar. Tapi yang kita terasi, dasar pun tak apa, tapi ketelusannya itu kenapa berada di tahap yang amat memalukan negara. Itu saya rasa Menteri tolong beri penjelasan, kerana dia merujuk kepada nilai-nilai revenue yang kita dapat. Kerana saya rasa rakyat di Sabah Sarawak perlu tahu itu, kerana mereka ialah tempat yang dianugerahkan Allah SWT dengan minyak. Ada dikatakan minyak dipanggil sebagai, kita panggil black gold. Dan itu, tapi manfaat mesti sampai kepada mereka yang diberi anugerah itu, bukan kita saya saja jadikan minyak negara mereka. Terima kasih Muhammad. Saya tak nak pertikai satu persatu, ya. Ada laporan itu, ada laporan ini. Kita ambil yang pokok, yang besar. Kita nak petikai, seorang ambil publication itu, seorang ambil susah kita, ya. Yang pokoknya kita lihat Petronas yang mengerjakan minyak kita dan gas sekian lama, daripada kecil sekarang ini melebihi 30 buah negara yang mempunyai revenue yang beratus bilion ringgit, yang mempunyai cukai mempunyai profit after tax dengan izin 560 bilion ringgit, yang mempunyai tempat di antara syarikat-syarikat dalam Fortune 500 yang ke-25 di dunia, yang mempunyai anak-anak syarikat yang disenaraikan yang begitu besar, yang mempunyai tenaga kerja berapa tadi, 41,000 orang, yang menyumbang kepada cukai negara 250 bilion sejak ditubuhkan, yang memberi ekspor duty sebanyak 22 bilion. Ini yang pokoknya. Kalau berbanding dengan negara-negara lain, saya teringat tahun 2 tahun yang lepas ada mesyuarat menteri-menteri keuangan dari Afrika yang berhormat, selepas persidangan IMF World Bank di Singapura. Mereka datang melawat Putrajaya dan mendengar taklimat, sebab banyak negara-negara ini mengeluarkan minyak. Bila kita taklimatkan apa yang telah dilakukan oleh Petronas, hasil yang disumbangkan, pembangunan minyak bukan sahaja di dalam negara tetapi di luar negara. Dari segi hasilnya di luar negara sudah mencecah 41% dari segi revenue. 41% revenue Petronas datangnya dari luar negara. 21% profit datangnya dari luar negara. Sebab apa profit kurang sikit dari luar? Sebab di sini Petronas mempunyai hak milik kepada medan-medan minyak. Luar negara dia tidak ada hak milik. Takut-takut orang kata macam mana pula di luar negara untung je kurang. Nak kena penjelaskan ni, sebab nanti yang berhormat pergi bersyarah kat lain pula, cerita lain pula. Okey, minta penjelasan. Bombak. Terima kasih. Kalau itulah prestasi Petronas, ya, tersenarai dalam Forbes magazine, rekod yang cemerlang, saya juga sebagai rakyat Malaysia, saya bangga dengan pengurusan Petronas dan pegawai-pegawai Petronas yang telah menunjukkan komitmen dan kesungguhan, dedikasi dan profesionalisme dalam tugas mereka. Takkanlah mereka tak boleh buat kerja-kerja yang diberi kepada 3 syarikat itu? Apakah nanti dengar dulu. Apakah Petronas sekarang
Sekarang Yang Berhormat Timbalan Menteri mengesahkan dalam Dewan bahawa Petronas tidak ada kepakaran yang berkenaan. Maka keputusan kerajaan memberikan kontrak ini kepada mereka-mereka yang berkenaan. Sebagai contoh, saya lihat, apakah bidang tugas Sapura Crest yang dianugerahkan kontrak ini? The development of the Berantai field will involve the provision of one wellhead platform with 18 wells together with related pipeline linking it to another existing platform. Apakah ini Petronas tak boleh buat? Apa pula tugas Kencana? Kencana is expected to undertake the engineering, procurement, construction and commissioning of the wellhead platform. Apakah Petronas tidak ada kepakaran ini? Itu yang pertama. Boleh. Saya kejawab. Yang kedua, ya. Yang Berhormat Jangan banyak sangat. Saya yang bagi ruang ni. Jangan banyak sangat. 2 cukup. Sebab saya nak jawab. Kalau bagi ruang, biarlah saya tentukan berapa banyak. Wah, kalau bagi ruang biar tentukan pula dah berapa banyak nak ruang. Biar. Ini bagi 1 inci nak sedepa. Tidaklah, inilah tempat kita. Inilah pembangkang. Nak berhimpun di luar tak boleh. Bersih Itu, tak boleh. Sebab tak bersih, kotor. Kalau bersih boleh. Cara Kotor. inilah cara kotor. Ahmad. Kalau cara bersih, Ini berilah pengetua. peluang. Yang ada pengetua. Ya. Pengetua pula. Yang kedua. pengetua. Yang kedua. Saya nak jawab. Okey, yang kedua cukup. Yang kedua, Yang Berhormat Timbalan Menteri belum beritahu kepada Dewan berapa banyak marginal field yang ada. Belum tadi. Maka maknanya tumpuan perbahasan kita tadi ialah tentang satu marginal field di Berantai Field Terengganu ini yang dianugerahkan kepada konsortium yang dianggotai oleh 3 kontraktor. Kemudian oleh kerana Yang Berhormat nak menyanggah hujah-hujah daripada Pakatan Rakyat, maka Yang Berhormat kata kita kena lihat berapa pendapatan, unjuran masa depan, berapa kerugian cukai. Maka maknanya ketika itu Yang Berhormat sedang tumpu kepada satu marginal field dengan mengatakan pendapatan pada tahun 2020 meningkat kepada 2 bilion ringgit. Apakah Yang Berhormat Timbalan Menteri telah misled, mengelirukan Dewan ini sehingga saya yang bangun, saya kata ada 106 marginal field. Baru Yang Berhormat kata, tadi unjuran itu sebenarnya bukan untuk satu, untuk beberapa marginal field. Ini bukan jawapan yang kita nak dalam Dewan ini. Beri jawapan yang tepat, khusus kepada satu marginal field yang telah dianugerahkan. Berapa kerugian, berapa pendapatan. Okey, sila duduk. Terima kasih. Menteri, sikit. Menteri, tadi saya katakan. Tak, tunggu dulu, saya nak jawab. Ya. Saya nak jawab dulu. Saya nak jawab Di mana Gombak. kaitan? Saya nak jawab Gombak. Okey. Sebab Gombak boleh mengelirukan fakta. Bila saya kata, Ahmad duduk lah, Ahmad. bila saya kata setengah-setengah teknologi Petronas lebih baik memberi kepada syarikat-syarikat yang mempunyai teknologinya. Bukan saya kata Petronas tak boleh buat ini. Tadi yang Berhormat Gombak kata, wah, Petronas tak boleh buat. Mengapa tak boleh buat? Apa yang dibuat oleh Kencana tak bolehkah Petronas buat? Saya tidak pernah kata Petronas tak boleh buat. Petronas bagi, sebab ini yang kecil-kecil. Kadang-kadang sumber Petronas, kalau belajar ekonomi Gombak, dengan sumber yang terhad. Dulu, bagi saya jelaskan. Kalau belajar ekonomi, sumber yang terhad mesti diguna di projek yang memberi pulangan yang paling besar. Jangan yang kecil-kecil pun kita nak buat. Manakala kita boleh bagi, tunggulah dulu. Sementara Tadi kita Timbalan boleh. Menteri tak sebut pun kecil-kecil. Timbalan Menteri sebut ini suhu yang tinggi. Tak Saya boleh dah buat. cakap ini Ini di laut 30 dalam, juta. bukan C2. Yang Berhormat sebut, kita boleh cek handset besok. Saya sebut. Kita semak handset Okey, besok. balik pula Ya, cuba betul-betul ikhlas. Saya tak sebut dah tadi ya di bawah daripada 30 juta barrel. Nak saya jawab? Tadi Yang Menteri tidak pakai perkataan kecil, tapi hanya senaraikan, enhance, deskripsi. Marginal. Tadi Saya dah bagi definisi. Tengok handset. Ya, Tengok Ahmad. handset. Datuk Pengerusi. Tengok handset. Saya kata yang marginal ditakrifkan
yang mana Medan mempunyai kurang daripada 30 juta barrel. Yang mengeluarkan tunggu dulu, yang mengeluarkan 5,000 hingga 6,000 barrel per day. 5,000 hingga 6,000 barrel per day kecil, saya kata. Timbalan Menteri tak pakai langsung perkataan kecil tadi. Perdana Menteri baca lanjutan. Dah betul. Ini saya cakap ada line set. Macam ni lawyer bukan lawyer ni, betul ni fakta. Yang berhormat macam ni. Kalau 5,000 satu hari berbanding dengan 600,000 barrel per day, takkanlah 5,000 tu besar. Yang berhormat, must have a sense of proportion dengan izin. Bukan, Yang Berhormat Menteri. Tak payahlah, cukuplah. Apa nak tanya? Tanyalah. Pak Menteri, tadi Pak Menteri, apa yang dibangkitkan oleh Gombak tadi berkaitan juga dengan apa itu panggil ketelusan. Apa fakta yang diberikan, kita dapat fakta itu ada ketelusan. Ini tadi perlu saya bangkitkan permasalahan kenapa kita merudum dari segi rank itu. Dia mengatakan bahawa ada 3 key section kerana kerajaan hari ini suka NKRA, KRA. Dia kata secara khusus, pertama, reporting on anti-corruption program teruk, organizational disclosure teruk, country level disclosure for international operation, sebab tadi dia kaitkan dengan operasi antarabangsa. Dan ini, standard ini bukan satu standard kita nak kata standard pembangkang, standard PAS, standard keadilan. Tidak, ini standard yang dikatakan UN Global Compact Reporting Guidance on the 10th Principle Against Corruption. Ini satu tahap yang, sebab itu hari ini masalah dia kita berbahas bergantung dengan fakta yang diberikan berdasarkan impulsif daripada di sana ke sini. Tidak ada satu laporan yang orang kata apa diuji. Itu masalahnya. Jadi saya nak meluluskan rang undang-undang yang memberi kuasa. Tak apa, Pak. Okay, you make your point. Ya, tak apa. Okey lah, you nak baca ke nak apa ke. Ya, tidak ada masalah bagi saya. Yang pentingnya fakta itu jelas. Dan saya nak kata satu lagi sebelum kita lupa. Kita seringkali membuat aduan bahawa GLC termasuk Petronas lah, kadang-kadang tidak mengambil kira syarikat-syarikat yang mahu cari makan, vendor yang mahu bantuan, yang non-core business, bagilah orang lain buat. Jadi yang marginal oil fields ini adalah satu bidang yang dirasakan sesuai diberikan kepada pemain-pemain lain supaya mereka juga memainkan peranan dalam sektor oil and gas. Dan kita mahu galakkan. Dan sebagai satu dasar kita mahu menggalakkan syarikat-syarikat minyak, services sector, services oil and gas, services industri ini datang ke Malaysia, menjadikan hub di Malaysia ini supaya boleh mengerjakan kerja-kerja di rantau kita, tapi base in Malaysia. Sebab itulah Petronas dia bagi insentif, dia bagi kepada syarikat-syarikat ini yang base kat sini bersama juga dengan syarikat-syarikat tempatan. Dan syarikat tempatan yang mempunyai kepakaran, mempunyai keuangan dalam bidang oil and gas ini tidaklah terlalu banyak. Jadi ini usaha-usaha ke arah itu. Jangan kita nak banding mengapa Petronas tak boleh buat. Bukan saya kata Petronas tak boleh buat. Dasar kerajaan melebihi daripada apa yang Petronas boleh buat, apa yang Petronas patutnya buat, tetapi menjangkaui supaya lebih ramai lagi pemain-pemain dalam industri minyak dan gas ini dapat memainkan peranan sekaligus menjadikan Malaysia sebagai hub regional. Kuala Selangor tak dibangkit, saya bagi sahabat saya. Terima kasih Untuk Yang Ketua, terima kasih Pak Menteri. Sikit je Tuan Menteri, kalaulah disebutkan keseluruhan perkara itu dengan mengambil juga ya sedikit perhitungan, sebab kita bercakap tentang marginal field ya, tetapi dalam konteks itu juga sebab finally the revenue itu tergantung kepada volume. It's a volume game. How many marginal field are you given? Oleh kerana itu, kalau sebutannya itu adalah untuk mengurangkan, memberikan diskaun dan layanan khas itu, ada sebutan juga yang boleh diperuntukkan tentang windfall tax. Jadi ada juga rasa rakyat terbela, dan tidak hanya membela kepada business community saja, Datuk Yang Ketua. Jadi di situ ada perimbangannya. Jadi itu yang kita nampak jelas betapa ya, it's very lopsided ya. Perhitungan itu tidak setara dan tidak seimbang. Jadi kalau dalam sebutan itu, dalam sekali sebutan itu ada diperhitungkan untuk rakyat,